Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وبعد. Yang berhormati dan kursi yang berusaha Fadil Ustaz Hamdi Haya, terupur kepada bahagia Ustazah Datin Mulia Sajuri yang turut hadir bersama kita pada hari ini, pakar undang-undang kita. Saya pun segan dengan beliau sebenarnya, nak ceramah takut tersalah bahasa ke fakta dari sudut undang-undang. Kita boleh tanya teruslah kepada datang. Seterusnya kepada sahabat-sahabat saya yang saya kasihi, sebahagiannya ada yang saya kenal, ada yang saya tak kenal. Pada Ustaz Azmi ini lama sangat saya kenal dia, dan semualah sahabat-sahabat saya yang saya kasihi pada petang ini. Jadi insya-Allah kita akan dihidangkan dengan satu ceramah berkenaan dengan Syiah. Dan kalau tengok pada tajuk tu, Syiah dan ajaran salah, jadi agak sukar kalau saya nak gabungkan dua tajuk yang besar itu. Kalau saya nak syarahkan berkenaan ajaran salah, dia khusus tajuk ajaran salah atau ajaran sesat sahaja. Jadi hari ini kita fokuskan hanya kepada ajaran Syiah sahaja. Kita fokuskan pada ajaran Syiah sahaja. Masa pun kita ada dalam 2 jam. Okey, kalau boleh awal kita habiskan awal. Tak tahulah, sebab selalunya saya ceramah Syiah ni kadang sampai 3-4 jam. Cerita dia panjang, campur dengan pengalaman lagi, dengan kajian PhD saya lagi. Saya pergi Iran 2 minggu lagi kajian di sana. Jadi panjang cerita dia kalau nak cerita semua sekali. Jadi apa pun kita akan ambil yang penting-penting, mana yang kita lihat kalau itu perlu kita kongsikan bersama. Dan saya telah pun sediakan sebenarnya paper lama berkenaan dengan ancaman Syiah di Malaysia. Sebab saya dah bertukar lama dah keluar daripada bahagian penyelidikan akidah yakin tu tahun 2014 untuk saya sambung PhD itu, tapi berkenaan Syiah jugalah. Cuma selepas tu tak ada dah kajian-kajian baru yang saya update lah berkenaan dengan Syiah. Cuma bila tanya dengan kawan-kawan dan sahabat-sahabat, tak ada sangatlah perkara terkini. Tapi kita yakin bahawa gerakan yang bersifat subversif ini dia terus menerus, dia tidak pernah berhenti. Sebab dia bukannya bersifat lokal, tetapi dia bersifat international. Gerakan dia tu sentiasa bergerak, sentiasa menyelinap masuk dalam masyarakat Islam, khususnya kita sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma kita pagi tadi, apa tajuk kita punya ceramah pagi tadi? Tajuk Perkembangan pemikiran Islam awal dan kepercayaan. Oh tu. Penyebaran ideologi terhadap pemikiran Islam. Okey. InsyaAllah mungkin Dr. Arifin kan, Dr. Arifin, sahabat saya tu banyak sama-sama mengkaji isu liberal. Okey, kita masuklah kepada maudhu'. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh lagi, selalu saya mulakan dengan inilah. Mungkin tadi pun Dr. Arifin pun mungkin dah sebut, Islam di Malaysia seperti yang kita sedia maklum, Islam memang merupakan suatu agama yang memberikan kedudukan istimewa dalam perlembagaan. Itu sudah maklum dah. Maksudnya kalau kita nak bercakap tentang soal Islam ni, Datin Mulia lebih tahulah, kita kena lihat pada punca kuasa. Dan punca kuasa kita memang begitu besar sekali. Sebab termaktub dalam perlembagaan kita, Islam is the religion of federation. Islam adalah agama bagi persekutuan, bukannya agama rasmi, tapi agama bagi persekutuan, bukan the official religion. Itu yang selalu disebut oleh Datuk Nasir Desa. Saya ingat dulu ketika dia orang satu Malaysia ceramah tentang isu Islam sebagai agama negara. Cuma dalam perlembagaan itu tak diperincikan Islam versi mana, itu tak diperincikan. Cuma dia sebut Islam sahaja. Kalau tengok dalam perlembagaan di Brunei ini dia memang maktubkan dalam perlembagaan sendiri Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, disebut dengan detail. Tapi kita dalam perlembagaan kita tak disebut begitu, walaupun dulu pernah dicadangkan. Selepas daripada fatwa Syiah ni dicadangkan kepada kabinet, tapi ditolak zaman Dr. Mahathir. Saya baca dalam minit ditolak, mungkin tak ada keperluan. Sebab kita di Malaysia ni Islam di bawah
naungan raja-raja Melayu. Bidang kuasa sudah ada di setiap negeri. Bahkan di setengah negeri dimaktubkan Islam berasaskan mazhab Syafi'i. Di Kelantan contohnya disebut raja pemerintah itu mesti berpegang kepada Asy'ariyah. Disebut dengan jelas. Jadi maksudnya tak lain lah, bila sebut Islam tu ialah Islam yang berasaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma di peringkat persekutuan kita pakai keputusan fatwa. Dulu dipanggil fatwa lah. Keputusan fatwa Muzakarah Jabatan Kuasa Fatwa Kebangsaan di bawah Majlis Kebangsaan Harakat Agama Islam Malaysia, yang mana telah memutuskan pada tahun 1996 ketika mereka membahaskan berkenaan dengan isu Syiah. Tahun 96 bahawa Islam di Malaysia hendaklah hanya berasaskan kepada Ahlussunnah wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan juga akhlak. Tahun 96. Dulu pernah ada tahun 84 fatwa yang lebih kurang sama juga. Tetapi disebut dalam fatwa tahun 84 itu, di samping Ahlussunnah wal Jamaah juga dibenarkan dua mazhab lain, itulah Ja'fariyah dan juga Zaidiyah. Jadi tahun 96 ini telah menasahkan fatwa yang membenarkan selain daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dua lagi mazhab, itulah Ja'fariyah dan juga Zaidiyah. Kerana mungkin pada ketika itu para ulama kita di Malaysia ni belum begitu terdedah lagi dengan fahaman dan juga ajaran Syiah. Padahal Ja'fariyah itulah sebenarnya Imamiyah Asy'ariyah, fahaman Syiah Imam 12 yang asal daripada Iran. Adapun Zaidiyah itu asal daripada Yaman. Cuma Zaidiyah yang ada di Yaman itu bukan Zaidiyah yang ada dalam kitab. Itulah Zaid bin Ali yang berasas pada Zaid bin Ali, tapi dia adalah Zaidiyah yang dah terpesong daripada aliran Sulaimaniyah, Butriyah, Jarudiyah dan pelbagai. Yang mirip ajarannya itu lebih kepada ajaran Syiah Imam 12 juga, seperti mengkafirkan para sahabat dan sebagainya. Terima nikah mut'ah, boleh nikah secara kontrak. Jadi sangat berbeza dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab tu tahun 96 ini fatwa menegaskan bahawa kita umat Islam di Malaysia ini mesti hanya berpegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah dari segi akidahnya, syariah maupun akhlaknya. Ini tujuannya ialah untuk memandu, memberi panduan kepada umat Islam ini. Bila kita sebut Islam, Islam yang dimaksud dalam perlembagaan itu ialah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Islam yang lain daripada itu. Islam ayah pink, Islam liberal, Islam plural, Islam Najikahar, tidak. Semua itu terkeluar daripada apa yang dimaksudkan dalam perlembagaan. Walaupun maksudnya tak ada tafsiran lah disebut. Bapak liberal pun dia claim dia pun Islam juga, kan? Dia kira makna terbuka dalam perlembagaan itu, sangat terbuka. Jadi dia pun claim dia pun Islam juga, tapi versi dia lah, versi yang lebih progresif lah. Okey. Syiah satu ancaman. Jadi bila difatwakan begitu, dan di negeri-negeri pun kita sedia maklum bahawa selepas tahun 96 itu, tahun 97 dan ke atas, boleh kata semua negeri di Malaysia memfatwakan pengharaman Syiah. Cuma ada dua negeri yang tak mewartakan lah, di Sabah dan Sarawak. Tapi di negeri-negeri lain semua telah pun mewartakan pengharaman Syiah, ya. Okay, jadi bermakna Syiah ni kalau di negara kita ni memang diharamkan. Tak kira dia itu Zaidiyah ke ataupun dia itu Ja'fariyah ke. Bahkan orang kita bukan kenal pun Syiah Ja'fariyah ke Zaidiyah ke. Kata, maknanya kalau katalah dia kata kami ni pegang dengan Zaidiyah yang asli. Belum tentu lagi. Kita kena cek terlebih dahulu betul ke dia pegang dengan Zaidiyah yang asli. Sebab yang tersebar di Yaman itu bukan lagi Zaidiyah yang asli, yang asal daripada Imam Zaid bin Ali bin Zainal Abidin. Ya? Jadi itu adalah Syiah yang telah terpesong sebenarnya daripada golongan Jarudiyah. Kebanyakannya golongan Jarudiyah kalau di Yaman, ya. Jarudiyah ini memang dia sangat dekat dengan Syiah Imam 12, sama sahaja dari sudut dia punya pegangan. Jadi Syiah adalah ajaran sesat paling klasik ataupun awal dalam sejarah Islam. Jadi secara literaturnya lah. Jadi dia merupakan suatu ajaran sesat. Saya selalu slide yang sama juga. Cuma ada kat sini benda-benda yang agak sulit juga lah. Sebab ini kalau untuk
program tertutup ni saya masukkan. Tapi kalau untuk public saya banyak buangkan nama-nama individu dan sebagainya. Okey. Tapi yang ni nanti insya-Allah lah akan sampai. Sini pun ada 100 lebih slide, ada yang lebih kurang dekat 200 slide. Itu lebih banyak lah. Kalau tak limat dengan ni pun polis dah mikir kan. Okey, polis dah mikir lah. Okey. Jadi cuma untuk public kan penting kita sebutkan Syiah sebagai ajaran sesat ni. Sebab apa? Sebab kita dah diselewengkan. Nanti saya akan sebut macam mana dia masuk ke sebelah kita di Nusantara ni, khususnya di Malaysia ni. Sebab masih ada lagi di kalangan kita ni yang menganggap Syiah ni macam seolah satu mazhab. Sedangkan kita sudah fatwakan dia. Ya, kita sudah fatwakan dia. Ada para ulama kita yang mutaakhirin. Kalau ulama kita yang mutaqaddimin lagi jelas. Dan tengok saja kitab yang ditulis oleh Imam Al-Baghdadi, Al-Farq Bain Al-Firaq. Memang disebutkan yang pertama sekali, kumpulan yang pertama sekali bila dia bahas hadis Firaq itu, itulah hadis taftariqu ummati ala 73 firqah, umatku akan terpecah pada 73 golongan itu. Jadi yang pertama tu ialah golongan Syiah. Al-Imam Al-Baghdadi sebut yang pertama tu Syiah, yang sesat yang pertama tu adalah daripada golongan Syiah. Cuma ada mutaakhirin saja yang agak keliru sikit. Sebahagian ni dia kata Syiah adalah sebahagian daripada mazhab Islam yang mengiktiraf. Itu agak confuse sikit. Jadi ada pun kita di Malaysia ni alhamdulillah sebab kita dah ada fatwa. Bila dah ada fatwa tu alhamdulillah fatwa kita pula sebahagian besar negeri di Malaysia ni dah pun wartakan dia. Jadi sebab tu bila kita nak define Syiah di Malaysia ni, kita kena sebut Syiah sebagai ajaran sesat. Tak boleh kita kata dia sebagai satu mazhab daripada mazhab Islam. Sebab kita orang Melayu ni bila sebut mazhab yang terbayang dalam kepala kita, mazhab ni sesuatu yang diiktiraf. Yang sama macam mazhab Syafi'i, Hanbali, Hanafi, Maliki. Tak boleh. Walaupun sebenarnya mazhab ni tak semesti betul. Tak semesti betul. Kalau dalam bahasa Arab mazhab ni umum, dia satu istilah yang umum. Okey. Jadi Syiah adalah ajaran sesat paling klasik atau yang paling awal dalam sejarah Islam. Sebab bermulanya perpecahan umat Islam adalah berpunca daripada golongan Syiah. Iaitulah Syiah yang terawal dipanggil sebagai Syiah Sabaiyah yang digagaskan oleh Abdullah bin Sabah pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebab kalau kita baca sejarah Khulafaur Rasyidin, pada zaman Sayyidina Uthman lah berlaku huru-hara yang banyak. Kemudian disusuli dengan zaman Sayyidina Ali. Puncanya sama, itulah daripada gerakan sulit Sabaiyah. Ini saya jelaskan thesis master saya ni. Jadi kalau kita tengok dia adalah ajaran sesat paling klasik, selalu saya sebut begitu. Sebab dia yang pertama yang paling awal sekali digagaskan oleh Abdullah bin Sabah. Dia ni duduk di Sana'a, Yaman. Tapi pada zaman Sayyidina Uthman bila khalifah, dia berpindah pergi ke Madinah. Dia pergi ke Madinah, kemudian dia masuk Islam, dia isytiharkan dirinya sebagai Islam. Kemudian dia mula campur tangan dalam politik Madinah. Sebab tu di situ tuan-tuan, Syiah ini dia satu mazhab yang bersama dengan dia itu penuh siasat. Itulah cita-cita politik. Dia bukan hanya sekadar membawa doktrin agama semata-mata, ritual semata-mata, tidak. Dia bawa bersama-sama dengan dia itu ialah cita-cita politik yang sangat tinggi. Cita-cita dia ialah untuk membenam kita, itulah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi dia mula campur tangan dalam politik. Dia mengata pelbagai tuduhan berat kepada Sayyidina Uthman. Dulu Sayyidina Uthman terlibat dengan kronisme, nepotisme, gelap duit rakyat. Kalau zaman sekarang kita kata gelap duit rakyat lah. Zaman tu seolah mencuri duit Baitumal, melantik gubernur, menteri-menteri kalangan ahli keluarga dan sebagainya dituduhkan kepada Sayyidina Uthman. Sehingga akhirnya dia bentuk satu kumpulan pemberontakan dibawa daripada Mesir, daripada Basrah, daripada Kufah ni. Orang luar ni masuk ke Madinah. Dan pada ketika itu tak ada lagi Bulletin Utama TV3, tak ada lagi WhatsApp, tak ada lagi Telegram dan sebagainya. Jadi orang yang jajahan di luar daripada Madinah ni sudah pun menjadi wilayah Islam, tetapi mereka belum kenal benar-benar siapakah sebenarnya khalifah kita sekarang, itulah Uthman bin Affan ini. Dengan jauh-jauh saja. Jadi bila disebarkan berita seolah-olah Uthman ni jahat lah, pengkhianat lah, dia ni makan duit rakyat lah, macam-macam. Jadi akhirnya orang-orang ini telah masuk ke Madinah,
membina suatu ketumbukan kumpulan yang besar, memberontak ke atas khalifah yang akhirnya membawa kepada pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi ini gerakan sulit yang didalami oleh Abdullah bin Sabah yang asalnya seorang Yahudi yang tinggal di Son'a. Dia Yahudi sebenarnya. Yahudi daripada dulu lah dia try buat kerja untuk jatuhkan Islam, tapi melalui peperangan dia tak berjaya. Akhirnya dia menyusup masuk daripada dalam, yang akhirnya membawa kepada pembunuhan Sayyidina Uthman. Bila terbunuh Sayyidina Uthman, mula dia bawa cerita. Dia kata yang sepatutnya daripada dulu lagi menjadi khalifah adalah Ali ibn Abi Thalib. Di situ bermula. Dan ini sejarah yang diceritakan oleh orang Syiah sendiri, bukan direka oleh kita. Disebut oleh seorang ulama besar Syiah dalam kurun yang keempat, itulah An-Nawawi dalam kitab Firaqus Syiah. Kitab lama dah, kurun keempat tu. Jadi Firaqus Syiah tu dicerita macam mana mula terbit muncul ni kumpulan Syiah. Dia sendiri Syiah, dia cerita pasal macam mana terbit mula ni kumpulan Syiah. Jadi bermula dengan Abdullah bin Sabah. Walaupun orang Syiah tak mengaku dia kami tak ada kena-mengena, tapi sebenarnya Abdullah bin Sabah lah yang memulakan kumpulan Syiah ini. Yang mula bawa cerita sepatutnya Ali yang menjadi khalifah, bukan kata Osman, Abu Bakar dan Umar pun tak layak sebenarnya menjadi khalifah. Ali yang sepatutnya, kerana Ali lah yang telah diwasiat, yang telah dinaskan oleh Nabi sebelum baginda wafat untuk menjadi khalifah. Dia tuan-tuan ni cerita awal ni. Sebab tu kita kata bahawa ajaran sesat yang paling klasik sekali dalam sejarah Islam ialah Syiah. Kerana itulah Imam Al-Baghdadi bila dia mengira, kan Nabi sebut ada 73, satu selamat, maka tolak 172 sesat. Dia nak kira 72 tu, maka dia kira, dia letak kumpulan yang pertama ialah kumpulan Syiah. Dan berpecah pula Syiah tu macam-macam. Nasir al-Hindi dalam kitab dia Suyuf al-Musyriqah, dia kata terpecah sini 300 lebih kumpulan Syiah. Ramai sangat, banyak sangat pecahan ni. Sebab apa? Sebab dia kaedah dia adalah sesat ni. Dipanggil sesat ni kalau disebut dalam istilah syaraf ni kita bid'ah. Sesat yang mereka sesuatu yang tak ada kena-mengena dengan agama, pada prinsip, pada perkara usul agama. Bid'ah i'tiqadiyah dipanggil. Jadi al-bid'ah la tunbit illa al-bid'ah al-ukhra. Benda yang sesat ni dia takkan tumbuh melainkan kesesatan yang lain. Sebab benda yang direka, bukan benda yang hak, bukan benda yang betul, yang ada sandaran syarak tak ada, direka sendiri ikut hawa nafsu. Jadi bila benda itu direka, dia nak tutup pembohongan, dia tutup dengan bohong yang satu lagi, maka keluar kumpulan yang lain pula. Itu kaedah dia. Sebab tu dia terpecah tu sehingga menjadi ratusan kumpulan Syiah. Dan kalau tengok ajaran sesat lain tu sama juga, termasuk macam Arqam ni sebenarnya banyaklah pecahan tu. Dia punya anak beranak Ustaz Syari, masing-masing semua nak jadi ketua, nak jadi pimpinan lah. Dan masing-masing nak tutup lubang, nak tutup penipuan. Sebab pada peringkat awal kan dia kata sebenarnya Ustaz Syari ni tak ni. Pada peringkat awal dia kata Syekh Muhammad Suhaimi itu sebagai Al-Mahdi. Jadi nanti akan muncul Ustaz Syari akan serah panji-panji kepada Imam Mahdi. Tak dan serah, Imam Mahdi pun tak muncul lagi, Ustaz Syari pula meninggal. Sepatutnya Ustaz Syari tak boleh meninggal. Kalau dia meninggal, siapa nak serah panji-panji kepada Imam Mahdi? Sebab dia dinobat sebagai Naibul Mahdi, pengganti sementara Imam Mahdi, sementara Imam Mahdi tak keluar lagi. Jadi tak ada nak serah, tiba-tiba dia mati. Jadi terpaksa buat pembohongan satu lagi. Sebenarnya Ustaz Syari pun tak mati juga. Sebelum ni dia kata Imam Mahdi saja tak mati. Sekarang ni dah dua pula dah mati. Jadi bila mati Ustaz Syari, dah terpaksa pula menghujah, reka pula pembohongan. Sebenarnya Ustaz Syari pun tak mati. Dia pula yang jadi kita pula. Dia jadi pula perantara antara pengikut dia dengan Ustaz Syari dan juga Imam Mahdi. Padahal dia pun bohong juga. Dan dia mengaku depan saya. Waktu kita bawa balik dia daripada Mekah, dengan kerjasama kerajaan Saudi, balik kita buat pemulihan di Jelebu. Saya terlibat dalam pemulihan itu. Secara kita buat teman empat mata pun kita buat, dan ceramah secara ramai dengan semua puak yang terlibat. JSB. Pada mengaku, saya tanya, kenapa Umu kata Umu boleh communicate dengan Abuya apa semua ni? Betul ke Umu ni? Tak ada Ustaz, saya tipu semua tu. Kenapa Umu buat macam tu? Saya buat macam tu sebab nak menjaga umpire
yang ditinggalkan oleh Ustaz Syarif. Kalau saya tak kata macam tu, nanti habis semua masing-masing akan bawa haluan masing-masing. Jadi nak ikat dia orang ni seolah-olahnya Abuya tu masih ada lagi, masih memberi arahan lagi dan macam-macam. Jadi dia memang betul-betul dia menipu semua. Dan dia kata masalah ni dalam kumpulan dia tu setengah ni ada yang mengaji Azhar, ada yang belajar di Al-Azhar, Ustaz Murad ada yang mengaji di Al-Azhar, tapi tak tegur. Saya kata dia macam mana dia nak tegur? Sebab kalau dia tegur umum akan suruh dia berpisah dengan isteri dia. Dia orang ni semua diubut. Kalau langgar peraturan saja tak ikut, maka akan difarakkan dengan isteri, tak boleh balik rumah, macam-macam lah. Dia akan kenakan macam-macam ancaman, hutan dia. Jadi ajaran sesat dia begitu. Dia akan reka pula satu penipuan untuk tutup. Jadi bila dia reka pula, dia bercambah lagi dan kesesatan tersebut. Okey, jadi ajaran Syiah ni saya katakan sebagai ajaran paling klasik, dan memang betul dari sudut sejarahnya dia yang paling klasik. Sebab bermula dengan gerakan sulit Sabaiyah, itulah maka umat Islam mula berpecah dengan berbagai kumpulan. Sebab selepas keluarnya Syiah, adanya Khawarij, kemudian Murji'ah, kemudian jauh sikit lagi ada Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dan seterusnya hari ini lagi lah macam-macam. Okey, kemunculan Syiah telah diberi isyarat oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Nabi mengatakan, la tazal ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitrihan nujum. Umatku masih lagi tidak menunggu bintang-bintang keluar untuk berbuka puasa. Umatku masih lagi berpegang dengan sunnahku selagi mana tidak menunggu bintang-bintang keluar untuk berbuka puasa. Dia disebut dalam Sahih Ibn Hibban. Itu isyarat, dia tak ada cerita pasal Syiah, tapi isyarat tentang kemunculan Syiah di akhir zaman, kata Imam Ibn Hajar. Maksudnya di akhir zaman nanti akan ada satu kumpulan, dia takkan berbuka puasa sehinggalah maghrib tu dah gelap sungguh, ada gelap betul-betul dalam setengah jam je tu, baru dia buka puasa. Itu menyalahi sunnah. Kan Nabi suruh kita supaya percepatkan buka puasa. Kalau kita puasa, dah azan maghrib, kita buka, walaupun bukan dengan makan nasi banyak, bukalah dengan seteguk air ke, setipis tamar ke. Tapi mesti berbuka sebab nak mengambil sunnah. Tapi puak Syiah ni dia takkan berbuka. Dia tunggu setengah jam dah gelap apa semua, keluar bintang, baru dia berbuka. Tapi takdir Allah tak ada bintang malam tu, mati kelaparan saja. Dia buka juga lah kan. Tapi yang penting dia. Dan memang ada kita dapat aduan. Ada orang kata kawan dia pelik, dia kata kawan dia setiap kali buka puasa tak buka. Dia kata tak pernah buka dulu, dia buka lewat sikit. Setiap kali buka dia tak buka, dia buka lewat. Orang lain pun sebut nak kata tak apa. Dah bila pula, dulu lain tak boleh. Minta tak muncul. Minta tak muncul lah. Mungkin minta tak muncul kan. Tapi itu kinayah, minta tak muncul tu kinayah kepada malam yang gelap. Ya, maksudnya bila dah gelap, malam dah lewat sedikit, barulah buka puasa. Jadi itu isyarat Nabi SAW nak kata akan ada kumpulan akhir zaman nanti yang suka menyalahi sunnah. Memang Syiah ni kalau kita tengok study semua ajaran dia tu, dia memang suka menyalahi sunnah. Sunnah yang maksudnya yang memang disepakati oleh ahli sunnah itu sunnah. Contoh macam kita ada juga yang memang bukan sunnah, memang wajib. Itulah kita basuh kaki. Kita basuh kaki kan. Untuk wuduk kan kita basuh kaki. Mana boleh wuduk kita sapu kaki. Kalau sapu khuf tu cerita lain. Sapu kaki tak boleh. Tapi orang Syiah tak boleh basuh kaki, wajib sapu kaki. Saya dulu masa di Jordan, saya pernah duduk sebilik dengan orang Syiah. Saya ni dah takdir Allah dah tu nak jadi kaji Syiah ni. Sampai masa belajar dulu pun pernah duduk. Jadi tapi saya duduk tak lama lah, tak tahan dengan dia. Selalu duduk kawan dia. Sebab masa tu kat universiti kami ni dia ada macam JV juga dengan beberapa universiti di Iraq. Nama universiti kami universiti ada baik, tapi dia bukan Syiah. Dia bukan Syiah. Tapi ada jadi. Maksudnya untuk buat kajian Syiah tu memang luas terbuka. Sebab kitab-kitab Syiah semua ada dekat kami universiti. Jadi pelajar-pelajar Iran peringkat master ni dia akan ditempatkan bersama dengan kita untuk kita belajar, kenal dia. Saya pun duduk dengan dia. Duduk sehari dua, saya tengok dia macam okey. Tapi semuanya memang tak pernah nak follow dia. Ajak dia pergi masjid, tak pernah. Jadi ada sekali tu saya masuk bilik air, dia masuk bilik air, dia berwuduk. Bila time dia berwuduk tu saja saya tengok. Rupanya memang dia tak basuh kaki. Memang dia pakai sapu je kaki dia.
Dia sapu. Ibu kalau dia buat begitu tidak dalam taqiyah, maksudnya kalau dia basuh kaki bukan dalam taqiyah ataupun tupiyah, bukan dalam keadaan maksudnya dia takut-takut kalau ahli sunnah akan tuduh dia akan ugut, akan ancam dia. Mana dalam keadaan yang biasa. Kalau dia buat, kalau dia basuh kaki, maka hukumnya haram, tak sah untuk dia. Sampai tahap macam tu. Dia mesti mukhalafah sunnah. Dia mesti menyalahi sunnah. Sama juga kalau dia solat, dia mesti tak boleh takfir, tak boleh letak tangan macam ni. Ini takfir dia panggil, bukan takfir mengkafir kan. Takfir letak macam ni kan, sembunyikan tangan kiri. Jadi kita di jumhur ahli sunnah kita begini. Cuma ada dalam mazhab Malik dia turunkan. Tapi bukanlah sesuatu yang lazim. Saya pergi Morocco tu, kebanyakan orang Morocco, orang Maghribi yang mazhab rasmi ni Maliki, memang dia orang tu sedekap macam dia sedekap. Tapi orang Syiah wajib macam ni. Dia tak boleh macam ni. Dia mesti wajib. Dia mesti nak ada suatu tanda yang tak sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Nah, itulah yang kita kata sebagai Syiah. Jadi kemunculannya ada dah Rasulullah sebut sebagai satu isyarat. Dan Syiah ni adalah musuh utama umat Islam selepas Yahudi dan Nasrani. Berat juga saya bagi tu. Nak kata ni bahawa tuan, oleh kerana mereka ini, kalau Yahudi dan Nasrani ni jelas tempat ibadat dia semua tak sama dengan kita kan. Tok guru dia pun tak sama dengan kita kan. Tu pendeta ni, padri ni, dia ada gereja, Bible ni, dia tak sama dengan kita. Tapi Syiah ni, tuan-tuan semua sama dengan kita. Masuk sama tu apa dia? Kalau kita ni ada contohnya bidang tafsir, mereka ada bidang tafsir, dia ada tafsir dia sendiri. Kita kata kita ada hadis, mereka lagi dahsyat dia punya hadis dia, sampai mereka pun tak sempat nak baca. Lagi dahsyat contoh hadis Syiah lagi berpuluh-puluh gitu. Saya ingat kalau campur semua kita Syiah tu berjuta. Karena hadis bagi Syiah itu, kalau kita ni hadis kullu ma udhif ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qawli wa fi'li mustaqil aw sifatul khuluqiyyah aw khalqiyyah, apa sahaja disandar kepada Nabi, apa sahaja disandar kepada Nabi sahaja, daripada perbuatan Nabi, cakapan Nabi, takrir Nabi, perakuan Nabi, sifat khuluqiyah, khalqiyah, sifat tubuh, jasad Nabi dan juga akhlak Nabi SAW. Apa yang sahaja disandar pada Nabi sahaja itu namanya hadis. Tapi orang Syiah ni, apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi dan imam-imam mereka, itu yang hadis dia jadi Masya Allah tu. Sehingga dia pun tak mampu nak saring. Orang Syiah tak mampu nak saring, dan orang Syiah tak mampu nak buat seperti ahli sunnah. Itulah kita ada ilmu al-jarh wa ta'dil. Kita ada ilmu jarah dan ta'dil, itulah menilai perawi-perawi hadis, menilai kedudukan sanad hadis, sambung ke tak sambung ke apa. Mereka tak mampu timbul cerita tuan-tuan. Sebab dia pun tak mampu nak akses semua hadis yang terlampau banyak dan kadang-kadang bercanggah-canggah kontradik antara satu dengan yang lain. Itulah yang disebut sebagai hadis. Sebab tu ancaman dia kepada kita ahli sunnah ni sangat bahaya. Sebab apa bidang ilmu yang kita ada, dia pun ada juga. Kita ada fikih kita, dia ada fikih dia pula. Dan fikih dia itu pula disandarkan kepada imam kita juga. Itulah disandarkan kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Kita kata kita ikut Nabi, dia kata dia pun ikut Nabi, bahkan dia lebih lagi ikut Nabi. Sebab dia ikut Nabi melalui jalur ahli bait, melalui jalur ahli-ahli keluarga Nabi kononnya. Adapun kita, dia kata kita ni tak, kita ni ikut siapa? Ikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Kita ni ikut Imam Syafi'i dalam fikih. Dia tak sambung, dia kata. Dia tu sambung-sambung sampai kepada Nabi. Ambil daripada Ali ambil daripada Nabi. Kita sambung. Dia kata kita putus. Dan ini disebut dalam kitab-kitab Syiah ketika mereka mengkritik kita, ahli sunnah wal jamaah. Jadi dia adalah musuh dalam sini yang sangat-sangat bahaya. Kalau dibiarkan, maka orang boleh terpedaya dengan kumpulan sunnah. Okey, berapa ramai Syiah di dunia? Syiah di dunia, ini kalau kita tengok secara umum lah, Syiah di dunia ni, kalau kita tengok dalam peta ni, yang hijau pekat tu saja. Di situlah ada kepadatan orang Syiah. Itulah di Iran, di Iraq, di Tehran, di Azerbaijan, di sebelah Syria pun ada, sebelah utaranya, di sebelah utara Saudi pun ada juga, dan di Yaman.
kemudian di negara-negara Khalij, itulah di Qatar, di UAE, di Kuwait dan Bahrain. Ya. Jadi boleh dikatakan ada kepadatan orang Syiah di sana, ya. Tapi nak berbanding dengan yang hijau cair, ini adalah merupakan penganut Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi dia mewakili lebih kurang 10% ataupun tak sampai 10%, daripada 1 berapa bilion sekarang, 1.6 bilion orang Islam seluruh dunia sekarang. Ya, sebenarnya taklah ramai mana. Kemudian dia berpecah pula, dia kafir mengkafir pula sesama dia tu, kan? Jadi kalau kita nak kata Syiah yang betul-betul yang menjadi majoriti ni sekarang ni adalah Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah lah. Syiah Imam 12 yang base dia di Iran, ya, dan dia boleh dikatakan mempunyai kedudukan politik yang agak kukuh dan strategik di dunia, ya. Okay. Kemudian kalau tengok di Nusantara, ini data yang agak lama lah, mungkin sudah ada peningkatan. Di Indonesia terdapat 2 juta pengikut Syiah daripada 208 juta umat Islam. 2 juta ni walaupun kita rasa macam sikit nak banding dengan 208, tapi bayangkan daripada tak ada kepada ada, daripada tak ada Syiah kepada ada Syiah. Kemudian di Thailand dalam 21,000 orang. Ini data tahun 2010 ni, lama dah sebenarnya. Saya pun dah tak update, kena tanya pihak research JPM, mungkin ada update. Kemudian di Singapura dianggarkan 5,000 orang, di Malaysia kita anggarkan 1,500 orang. Ini pun sebenarnya saya saja letak je ni. Polis tahu lah, tuan tanya SB lah, sebab kita tak boleh letak data yang tinggi, nanti kita bagi muka dekat dia nanti dia tuntut macam-macam begitu, ya. Sebenarnya lebih lagi. Okey. Tapi lebih tu tidaklah sampai kita kata dia tu menjadi 10% daripada umat Islam dulu, tidak, tak sampai. Berapa persen, sikit sangat sebenarnya, 0. berapa persen sahaja orang Melayu kita yang terlibat dalam fahaman Syiah. Yang lain-lain itu memang orang warga negara, bukan Malaysia. Okey. Jadi siapa Syiah? Tengok gambar ni dulu. Pernah tengok gambar ni? Gambar ni bukan saya buat, gambar ni orang Syiah lain buat. Ini salah satu tanda ni, kumpulan-kumpulan bid'ah sesat ni selalu dia akan suka buat visual benda yang macam ini, kan? Dia cuba visualize kan, cuba imagine kan. Konon inilah gambar imam yang dikatakan 12 orang. Sebab yang kita nak bahaskan ni, daripada banyak-banyak kumpulan Syiah itu hanyalah satu aliran saja, itulah Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah. Walaupun di Malaysia ada beberapa aliran yang lain juga sebenarnya, tapi yang mengancam kita adalah daripada aliran Imam 12. Jadi ini adalah merupakan kononnya gambaran 12 orang imam. Yang di depan sekali itu kata orang Syiah, yang tu Sayyidina Ali lah, kononnya, jangan percayalah, kan. Lepas tu ada lagi lah, lepas Ali adalah Sayyidina Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Al-Hadi. Yang akhir sekali ni lah kata orang Syiah sebagai imam mereka yang ke-12, itulah Muhammad Ibn Hasan Al-Askari. Jadi dah lahir dah tahun 256 Hijriah, kemudian ghaib tahun 260. 256 dia dah lahir, lama dah. Kita dah 1443 dah, kan, dah masuk 1444 dah. Jadi mereka tunggu tak keluar sampai hari ni, kan. Sebab itulah dia ada konsep yang baru yang dibuat oleh Humaini, namanya wilayah Faq. Tak apa, nanti saya cerita. Okey, jadi ini nama dia Muhammad Ibn Hasan Askari. Kononnya inilah Al-Mahdi. Jadi oleh kerana dia tu belum muncul lagi di gambarnya, tak dapat snack lagi lah. Google. Okey. Jadi definisi Syiah tadi pun saya dah sebut dah lebih kurang. Definisi Syiah ni secara mudahnya, Syiah ni masuk kalau dalam bahasa Arab dia pengikut Syiah ni ataupun parti ya. Parti PAS, parti UMNO, kan. Jadi Syiah kalau dulu sebenarnya pengikut Sayyidina Muawiyah disebut Syiah Muawiyah, pengikut Ali disebut Syiah Ali. Tapi dia sebut istilahnya, bila sebut Syiah ni ialah alladzina yaquluna bi anna Ali bin Abi Talib ahqqul muslimin bi khilafati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syiah ni ialah orang yang mengatakan bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib itu orang yang paling berhak menjadi khalifah selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini tanyalah siapa-siapa Syiah, asalkan dia Syiah dia akan akui takrifan ini.
Saya debat dengan Syiah ni dah 4 kali dah dengan Syiah Melayu. Jadi saya berikan takrifan ini adik aku. Inilah betul-betul ini takrifan kami lah. Inilah takrifan dia. Jadi takrifan dia yang dikatakan Syiah itu ialah yang mereka yang mengatakan Sayyidina Ali lah orang yang paling berhak menjadi khalifah selepas kewafatan Nabi. Jadi yang paling obvious sekali dengan takrifan ni apa dia? Iaitulah Syiah wujud tak pada zaman Rasulullah? Tak wujud. Mana nak menunjukkan dia betul-betul satu perkara bid'ah yang baru direka-reka oleh orang Syiah. Maksudnya dia tu wujud pun tidak sebenarnya. Kan? Dia sebenarnya tak wujud pun di zaman Rasulullah. Dia lah zaman Rasulullah tak ada isu pun siapa mengganti Rasulullah masih ada. Jadi nak cerita ni, itulah dia Syiah. Beza dengan cerita Ahli Sunnah. Ahli Sunnah ni, takrifat Ahli Sunnah yang umum ialah al-mutamassikuna bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa man tabi'ahum wa salaka sabilahum bil i'tiqad wal qawli wal 'amali wal akhlaq wal ladzina istaqamu 'ala al-ittiba' wa janibul ibtida' wa hum baquna zahiruna mansuruna ila yaumil qiyamah fattiba'uhum hudan wa khilafuhum dhalal. Itu makna Ahli Sunnah yang umum, yang mencakup semua pendukung Ahli Sunnah wal Jamaah. Bila sebut Ahli Sunnah wal Jamaah, ahli itu maknanya pengikut kan? Sunnah dan Jamaah, pengikut Sunnah dan Jamaah. Orang kata Ahli Sunnah wal Jamaah, pengikut kan? Jadi siapa mereka? Mereka ialah golongan yang berpegang kuat dengan Sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan mereka mengikuti mereka dari sudut akidahnya, percakapannya, perbuatannya, akhlaknya. Dan mereka itu sentiasa mengikut, istiqamah dalam mengikut. Dan mereka itu sentiasa menjauhkan diri daripada bid'ah. Bid'ah itu maksudnya perkara-perkara usul. Bid'ah dalam soal akidah, bid'ah dalam usulul ibadah, tolak solat 5 waktu, bukan bid'ah dalam soal khilafiyah tu. Itu tak ada kena-mengena dengan takrifan ini. Bid'ah yang betul-betul bid'ah, yang mungkar. Jadi Ahli Sunnah ni tolak yang tu. Dan mereka itu ada pendukung, sentiasa ada, pada setiap zaman sentiasa ada. Sampailah ke hari kiamat, maka yang mengikut mereka mendapat petunjuk, yang tak mengikut mereka itu sesat. Itu takrifan umum Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya selalu sebut kepada publik, kepada orang awam. Orang bertanya apa itu Ahli Sunnah, Ahli Sunnah, Ahli Sunnah ni atba'un Nabi, pengikut Nabi. Jadi asalkan kita ni Ahli Sunnah, kita adalah pengikut Nabi. Tapi nak ikut Nabi kena ada disiplin. Bila disiplin, kena belajar melalui madhab. Dalam akidah kita di Nusantara ini madhabnya Syafi'iyah, Maturidiyah. Dalam fikih madhab kita adalah madhab Syafi'iyah. Itu disiplin madhab. Tapi Ahli Sunnah wal Jamaah itu umum. Satu istilah umum, mana-mana mereka yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya Ahli Sunnah. Sebab yang jadi sesat ni, dia klaim Islam tapi dia tak ikut Nabi. Masalahnya dia ikut hawa nafsu. Sebab itu kumpulan yang sesat ini juga dalam istilah para ulama firaq, panggil mereka ini sebagai ahlul ahwa wal bidah. Golongan yang mengikut hawa nafsu dan mereka agama. Dia reka benda baru dalam perkara-perkara prinsip agama. Dia reka dalam soal akidah, dia reka dalam soal ibadah, benda-benda yang tidak ada asasnya dalam agama. Itu yang kemudiannya mereka ini menjadi sesat dan terkeluar daripada Ahli Sunnah. Jadi Syiah ini takrifan dia. Kalau kita sebut ni pada orang Syiah, dia mesti setuju. Dia memang keluar kat sini. Ini ngaji. Sebelah. Oh, sebelah. Okey. Okey, berpecah pada banyak kumpulan macam saya sebut tadi. Banyak sangat kumpulan yang pecah. Kumpulan Syiah ni kalau ke Nasruddin Al-Hindi dia kata ada 5 kumpulan besar yang terpecah. Itulah Syiah Gulah. Syiah Gulah ni maksud Syiah pelampau. Yang ni memang para ulama Islam sepakat kafir. Macam Syiah yang saya sebut tadi, Syiah Sabaiyah tu. Syiah yang mula-mula muncul tu memang sampai peringkat dia pertuhan dasar. Syiah yang ada di Syria, itulah Syiah Nusairiyah. Nusairiyah ni yang asasnya adalah Muhammad bin Nusair. Yang ni pun sama juga, mereka ni pun sampai tahap menyembah Sayyidina Ali. Sebenarnya sampai tahap tu. Tapi dia pandai taqiyah, dia pandai masuk dalam politik dan sebagainya. Syiah Nusair ini Gulah tu Syiah. Syiah yang melampau sangat sampai mengangkat Ali itu ke tahap ketuhanan. Ini Syiah Gulah, kita sebut Syiah melampau. Ada Syiah Kaisaniyah, ada Syiah Zaidiyah yang saya sebut tadi, ada Syiah Ismailiyah. Ini lahirnya banyak kumpulan-kumpulan batiniyah
Geng-geng batiniah ni main pakai batin saja ni tuan. Ni Syiah Ismailiyah. Sebab itu ajaran batiniah yang sebahagian masuk dalam kita punya tradisi Ahli Sunnah kita juga adalah berpunca daripada pengaruh pokok Ismailiyah batiniah. Kemudian akhirnya ialah Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah ni terpecah banyak. Salah satunya ialah Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Dan itulah yang establish dalam dunia Islam pada hari ini. Itulah yang kita sebut sebagai Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Jadi dia pecah pada banyak kumpulan. Di Malaysia semua Syiah adalah dilarang, termasuk Zaidiyah dan Imamiyah. Termasuk Zaidiyah dan Imamiyah. Warga Malaysia adalah hanya berpegang dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian adalah membuat di Malaysia yang telah bertapak sebelum merdeka. Yang satu dengan dua ni yang dah wujud sebelum merdeka lagi. Itulah Syiah Daudi Bukhra. Ini yang menganut ni kebanyakannya adalah memang bukan kebanyakan lah, boleh kata semua India. Dan mereka ni memang dah wujud sebelum kita merdeka lagi. Mereka menaik berniaga ke kedai Bombay. Dan mereka ni eksklusif, maksudnya mereka tak menyebarkan pahaman mereka. Dia hanya dalam keluarga dia saja pun dia kahwin sesama dia. Okey, sama juga Syiah Aga Khan, asal juga daripada India. Dua-dua ni sebenarnya daripada aliran yang saya sebut tadi, iaitu aliran Ismailiyah. Ismailiyah. Mereka ni tak sembahyang. Dia ada ibadat di sini. Okey.